Okey. Saya nak bawa tentang isu COVID ni dulu tuan-tuan. Yang pertama sekali, pengumuman daripada KJ ada dua. Pengumuman daripada KJ hari ini ada dua. Pertama berkenaan dengan isu SOP. Akan ada SOP baru diumumkan tidak lama lagi. Okey, kita sama-sama tengok daripada kenyataan KJ. Okey, Putrajaya, kerajaan akan mengumumkan SOP baru COVID supaya mudah difahami dan tidak merumitkan dalam mempraktiknya apabila fasa endemik dilaksanakan tidak lama lagi. Okey, kita akan masuk apa dipanggil sebagai fasa endemik. Okey, apa itu fasa endemik? Kita kena faham yang itu dulu. Fasa endemik adalah di mana virus itu dah dianggap berada di dalam society kita. Sudah dianggap sebagai sebahagian daripada masyarakat kita dan tidak dapat dihapuskan lagi. Okey, kita kena faham satu perkara. Saya dah cakap bahawa virus tidak boleh dihapuskan. Itu kita kena terima yang tu dulu. Tak ada istilah sifar COVID seolah-olah macam kita letak vaksin, kita letak ubat, virus tu akan mati 100%. No. Dia akan macam H1N1, Zika virus, kita ada common flu. Ingat tak dulu flu 100 years ago, 100 tahun dulu flu ni, virus flu dia ada lebih 200 jenis virus flu ni, boleh menyebabkan kematian tau, terutama di negara-negara sejuk. But now sudah dianggap sebagai endemik. Apa itu endemik? Endemik ialah satu keadaan di mana bila dia tak ada lagi third wave, fourth wave, sixth wave, tak ada dah. Dia akan ada satu masa tiba-tiba ramai orang akan kena. And then lepas tu dia akan turun. And then kita berjalan macam biasa, satu masa kita akan kena. And then ramai turun. And then itu dia ada yang anggap sebagai biasa. Dan disebabkan kita pun dah evolve daripada segi vaksin kita, daripada segi ubat kita dan sebagainya. So benda itu akan dianggap sebagai satu benda yang biasa nanti dalam kita menangani isu COVID ini. So faham, kita kena terima benda ni, ya. Dan saya pun terima. Ini bukan cakap KJ, ini bukan cakap KJ, ini memang world scientist dan seluruh dunia kita pun faham benda ni. Dan saya pun dah cakap sebelum ini bahawa endemik ini akan berlaku. Now, habis yang kau cakap sibuk-sibuk sebelum ni, kenapa dia macam ni? I'm not talking about the endemic itu. I'm talking about the management of pandemic. Bila dia dah jadi endemik, meaning to say, masa tu kita dah faham virus tu apa, kita dah tahu macam mana nak manage, kita dah ada ubat, mungkin kita dah ada dia punya vaksin yang lebih efektif, mungkin kita ada precaution yang lebih efektif, kita dah belajar. Now, the thing is, for the past 1 year, for the past 2 years ini, 2 tahun ini, masalahnya kita tak belajar daripada pandemik, daripada apa yang kita ketahui sebelum ini. Saya kata, dia bukan masalah positif banyak tu. Okay, dia bukan masalah total kumulatif positif itu. Masalahnya adalah bagaimana kapasiti kita punya healthcare menangani masalah healthcare kita, kapasiti healthcare kita untuk nak menempatkan orang yang kena pandemik, orang yang kena COVID ini apabila mereka sakit. Yang itu yang kita kena manage. Sebab itu saya kata kenapa pentingnya lockdown, supaya kita putuskan rantaian itu, mengurangkan orang yang positif, itu yang pertama. Kedua, mengurangkan mereka yang masuk ke dalam hospital. Itu tujuan utamanya. Bukan kita kata kita lockdown tu total akan 100% virus tu, tak ada. No. And then yang kedua berkenaan dengan vaksin. Vaksin ini bukannya 100%. Kalau kita vaksin takkan kena COVID. Ini ada juga orang salah faham. Dia kata, alah aku tak nak ambil vaksin. Dia kata, buat apa aku ambil vaksin? Yang ambil vaksin pun kena COVID. Dia macam ni tuan-tuan. Dia ada 5 stage. 5 stage dalam kena COVID ni. Bila kita kena COVID ada 5 fasa, 5 stage kita kata. Stage 1 biasanya dia positif tapi tak bergejala. Stage 2 positif tapi bergejala sikit-sikit, macam demam, sesama, mungkin batuk-batuk. Itu biasa. Kemudian 3, 4, 5. Yang paling bahaya 4 dengan 5. 5 ni normally orang akan kata bantuan pernafasan ICU. 4, 5 ni ICU dan bantuan pernafasan. Now, apa yang vaksin kita dan doktor pun dah buat banyak kali eksperimen ini. Apa yang vaksin itu bantu ialah dia mewujudkan, dia menimbulkan, dia mencetuskan antibody dalam keadaan kita tak kena virus lagi. Virus itu tak kena pada dia. Dia dah bagi alarm, bagi awal-awal alarm kepada kita punya badan, antibody kita untuk wujud, bagi tahu bangun. Dia kata ni virus akan datang ni. Kalau virus macam ni datang, kau attack. Sebab badan kita tak pernah kenal virus COVID ni sebelum ni. So ada dua cara saya kata macam mana kita nak bangunkan antibody dalam badan kita. Yang pertama, kita kena COVID dulu lah. Sebab itu orang kena COVID dia tak payah ambil vaksin.
Masa dia kena COVID tu lah. Lepas itu kalau nak ambil boleh. Tapi yang cara kedua adalah kita introduce something macam vaksin tersebut. Something yang macam vaksin untuk trigger kita punya antibody. Tak payah kita sakit. Sebab kalau kita pertama boleh kita kena virus, tapi kita tak tahu setakat mana kita akan kena nanti. Betul tak? Macam kita nak manage dan sebagainya. So sekurang-kurangnya kita ambil vaksin, kita wake up, bangunkan dulu antibody dalam badan kita. Now, kajian mengatakan mereka yang mati kerana vaksin ini, complication due to vaksin ada dalam lingkungan 0.3%. 0.3%. Out of a total population yang diorang kira, I think 100,000 ke 1 million macam tu, 0.3% ada. Bukan saya kata tak ada, allergic mungkin, mostly allergic, tetapi 0.3%, a small number. Dan juga siapa yang ambil vaksin ini, kalau mereka kena untuk kali yang kena selepas itu, mereka berada dalam stage 1, stage 2. At most mereka berada dalam stage 3. Bukan kata tak ada stage 4, stage 5 Saya tak kata tak ada, bukan kata tak ada, tetapi jumlah risiko itu kurang. Jumlah risiko itu kurang. Now, kita bercakap tentang risiko. Dalam hal COVID ini tak ada sure. Tak ada 100% sure. Tetapi apa yang saya boleh kata, 100% sure kalau kita kena COVID, tak ambil vaksin, kebarangkalian bukan 100% sure, tetapi kebarangkalian lebih tinggi untuk kita berada dalam golongan 3, 4 dan 5. Fasa ataupun stage 3, 4 dan 5. Terutama mereka yang ada penyakit. Contohnya kencing manis, darah tinggi, jantung. Kedua, perokok tegar. Ini saya nak cerita ni. Perokok tegar. Kenapa perokok tegar? Tuan-tuan, bila kita merokok, kita dah merosakkan paru-paru kita ni. Paru-paru kita. COVID dia attack mana, tuan-tuan? Dia attack paru-paru. Dia akan attack paru-paru. Itu sebab itu ada, minta maaf saya katalah kalau saya silap dalam bab ni, ada mereka yang baru saja kena COVID. Dalam masa seminggu 2 meninggal dunia. Memanglah kita kata ajal kan, tetapi kita tengok, kita kaji balik, ada mereka yang bukan perokok tegar. Yes, kita tak menafikan, tetapi ada di antara mereka memang perokok tegar dan dah ada penyakit tapi dia tak tahu. So in other words, berhentilah merokok But balik kepada cerita tu tadi, perokok tegar kita kata, ataupun masalah asma, dia ada masalah asma, dan juga masalah berkaitan dengan paru-paru. Ni bukan saya cakap, saya bawa daripada research, daripada apa yang saya baca dan saya kaji dan sebagainya. Bukan apa, tuan-tuan, ini untuk pendengar-pendengar saya supaya kita dapat bawa balik sikit ilmu ni. Galakkan orang-orang kita supaya ambil vaksin ini. Paling kurang kita kurang risiko, tuan-tuan. Kurangkan risiko. Kita nak kurangkan risiko. Ada yang kata tak payah ambil vaksin ni lah. Apa guna ambil vaksin, dia kata. Tak guna, aku tak ambil vaksin pun sihat walafiat. Ya, kita tak menafikan berkemungkinan tak ambil vaksin pun mungkin sihat walafiat. Tapi sanggup kita nak ambil risiko tu ke? Sanggupkah kita nak ambil risiko tu? Saya nak kata, tuan-tuan, macam ni lah, kita nak kena panjat bangunan 10 tingkat. Macam Spiderman. Tak pernah panjat ni, kita tak pernah panjat bangunan. Bukan macam siapa daripada France tu kan, dia boleh wall climbing. Wah, terror dia wall climbing. Itu dia dah praktis daripada kecil. Kita ni tak pernah memanjat. Tiba-tiba kita kena panjat bangunan 10 tingkat. Tak payah pakai tali. Tak payah pakai tali lah. Aku ni boleh panjat. InsyaAllah tak akan jatuh. Ada tak kemungkinan dia tak jatuh? Ya, ada kemungkinan dia tak jatuh. Tapi kebarangkalian dia jatuh lebih tinggi tak? Lebih tinggi, tuan-tuan. Sebab apa? Jatuh lebih tinggi satu hal. Kalau dia jatuh pun kebarangkalian dia mati tu lagi tinggi. Bayangkan kalau dia pakai tali. Kebarangkalian sebab dia tak pernah praktis, tak pernah exercise, tak pernah nak tahu teknik. Tiba-tiba dia jatuh. Kalau dia pakai tali, sekurang-kurangnya mengurangkan risiko. Alah, pakai tali pun boleh juga putus tali tu jaga is. Betul, saya tak menafikan. Tapi tali tu putus dengan tak putus, kebarangkalian dia mana lagi besar? Sebab kita bercakap tentang kebarangkalian. Hidup ini tak ada yang pasti, tuan-tuan. Kecuali mati, itu je. Cuma even mati pun kita tak tahu bila kita mati dan macam mana kita mati. Persoalan dia adalah kita nak bermain tak dengan kebarangkalian. Contoh saya bagi tuan-tuan lah. Kalau saya kata, kita ambil parachute ni, kita ambil payung terjun. Okey, tuan-tuan terjun daripada kapal terbang ni. Minta maaf saya nak kata, kebarangkalian untuk payung terjun ni terbuka adalah 1/10. Maksudnya daripada 10 orang yang terjun, 1 je terbuka. 9 confirm takkan buka. Tuan-tuan nak gagak nak terjun ke tak nak? Of course tuan-tuan tak nak terjun. Gila apa? Aku nak terjun payung terjun ni tak pasti boleh buka ke tidak? Of course lah. Kita kalau kita tengok kebarangkalian itu, kita boleh fikir secara logik. Takkan kebarangkalian itu kita kata, alah, vaksin tu kita kata, alah, tak payah ambil lah. Kebarangkalian aku kena ni memang sangat rendah, dia kata. How do we know?
How do we know? Bagi saya kebarangkalian itu tinggi. Tak apa lagi kalau kena. Kalau kena lepas tu kita teruk, lagi tinggi kebarangkalian itu, berkemungkinan kerana kita tak ambil vaksin yang kita yang perlu. Sebab satu lagi tuan-tuan, kita nak kena faham juga, vaksin tu satu hal. Tetapi bila kita katalah kita tak nak ambil, okey tak nak ambil, lepas tu kita masuk hospital, belum ada satu ubat yang untuk merawat sakit itu yang berkaitan dengan COVID ini. Belum ada satu orang kata satu ubat yang tuntas yang boleh membantu kita mengurangkan sakit COVID itu. Belum ada. Jadi kita nak ambil risiko tu. Kanggup kita nak ambil risiko tu, kita pulang. Dan kajian ini terbaru di Sarawak, ada 1000 sekarang ini, 1000 lebih kes di Sarawak setiap hari. Tetapi mereka berada di dalam stage 1 and 2, at most stage 3. Walaupun sekarang ini hospital itu penuh, bukan kerana hospital itu penuh sebab ramai yang sakit, sebab daripada segi ICU pun tak banyak. Hospital Sarawak ni tak banyak kemudahan itu. Okay, itu cerita lain. But my point is this. Kita nampak daripada sini, Sarawak antara negeri yang paling tinggi dapat vaksin sekarang ni. Dan akhirnya mereka dapat positif, tapi positif itu mengurangkan risiko. Mengurangkan risiko penyakit itu menyerang lebih teruk kepada tubuh badan mereka. Dan akhirnya balik kepada cerita endemik tadi, saya sebut cerita endemik. Dia bermaksud bahawa selepas ini virus ini akan sentiasa berada dalam masyarakat kita. Tak dapat tidak, benda ni akan jadi macam demam, macam flu lah, macam demam teruk. Dia akan jadi macam H1N1. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan dan puan demam, pergi cek, berkemungkinan H1N1. Tapi benda tu dah jadi biasa. Dulu H1N1 ni tahun 2002 kan, 2002 dah kira macam benda yang menakutkan dah. SARS kita tengok, Zika virus, benda yang dianggap menakutkan. Okay. So, I applaud, saya sokong perlu ada satu SOP baru, terutama apabila dalam fasa endemik ini, kerana kita kena faham, bila kita dah mencapai herd immunity 80%, kita perlu ada satu pendekatan baru berkenaan dengan SOP, rentas negeri sebagainya. Kita perlu ada pendekatan baru. Dan saya juga setuju, saya tak setuju sebelum ini vaksin itu diberi kepada MOSTI. Sekarang ini dah dikembalikan kepada KKM. Dan saya setuju juga kalau sekiranya ada usaha-usaha untuk buat kajian, biar MOSTI itu fokus kepada mengkaji macam mana apa ubat, vaksin baru dan sebagainya. Biar dia fokus pada itu, kajian, sebab dia pun Ministry of Science and Technology. So dia bagi buat benda tu. Tetapi biar KKM fokus kepada macam mana nak menguruskan pandemik dan endemik ini. Bagaimana kita nak memastikan benda ini tidak berulang lagi. Endemik maksudnya suatu benda yang dah jadi kebiasaan di satu-satu tempat, dah jadi biasa dah. Dan at one time nanti kita akan dapati COVID ini akan virus COVID ini akan jadi satu benda yang biasa. It's a common thing. Kita pergi klinik, kita tengok, cek, ni COVID ni, tak apa, ni ubat dia just duduk rumah, jangan jumpa dengan orang. Itu je. Paling kurang kita akan kata it's just another flu, another demam yang kita akan kata nanti. Which is true. Saya tak menafikan benda tu. Dan saya dah cakap benda ni lama sebenarnya, berkenaan dengan perkara bahawa ini akan jadi satu endemik, satu perkara yang diterima, dah kebiasaan di dalam masyarakat.